Tuanku tak garang, tapi dia tegas. Tegas dan teliti. Dalam istana ni, tuanku ni dia punya sense of humor dia memang tinggi ya. Dia suka melawak kalau bersama kita lah. Dia cepat kesian tau tuanku ni. Walaupun dia marah seseorang itu, tetapi dia cepat reda dan dia cepat kesian. Dengan tuanku ni, you have to be 10 step ahead of him. Saya punya tulisan Mak Parang ni kenapa tak cantik ya? Saya kata sebab tuanku punya fikiran ni lebih laju daripada tangan tuanku. Okey, Datuk Perdana Dalam Istana Johor ni, kalau dalam bahasa Inggeris ni dia panggil The Grand Chamberlain of the Royal Household. Tugas hakiki Datuk Perdana Dalam ni lebih kepada penugasan berkenaan dengan istiadat-istiadat. Semua majlis resmi yang melibatkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan kerabat, dan juga membantulah pihak pengurusan di atas. Kita ada jemaah diraja yang mana kalau ada majlis-majlis istiadat di istana tu, saya akan membantu mereka lah daripada segi kerja-kerja persiapan, penyediaan sehinggalah kesempurnaan semua majlis, sehingga selesai majlis. Selain daripada itu, saya juga merancang, melaksana semua aktiviti-aktiviti tuanku, sama ada di dalam negeri ataupun luar daripada Johor lah. Sama ada majlis resmi ataupun separuh resmi, makna saya macam event manager lah, menentukan semua sekali persiapan-persiapan sehinggalah kelangsungan majlis sehingga selesai. Sebenarnya saya dengan tuanku ni bermula daripada sekolah. Kami sama-sama di Maktab Sultan Abu Bakar English College. Masa tu tahun 71 bersama dengan tuanku Form 1 lah masa tu, sampailah selesai ke tingkatan 5. Cuma saya pada selepas Form 3 tu, saya Form 4 saya dah masuk ke sekolah teknikal, dan di situ saya dah tak berjumpa dengan tuanku lagi lah. Saya dah masuk ke sekolah teknikal dan seterusnya saya kata saya sambung belajar ke Politeknik Umar. Jadi di situ dah terputuslah sekejap saya punya perhubungan dengan tuanku masa tu sebagai kawan. Kemudian saya masuk tentera. Bila saya masuk tentera, lagi banyaklah saya pergi ke penugasan tempat lain, maka tak berjumpa dengan tuanku. Sehinggalah saya balik semula ke Johor apabila saya menjawat jawatan komandan di Pusat Latihan Tentera Darat di Ulu Tiram, Puladang masa tu. Saya jadi komandan di situ. Dan semasa saya jadi komandan, almarhum Sultan Iskandar, iaitu pada masa itu telah bertitah kepada saya untuk menghantar Tengku Mahkota sekarang, semasa itu dia Raja Muda, untuk hantar ke Puladang untuk menjalani latihan tentera selama 6 bulan di bawah seliaan saya lah. Jadi di masa itu saya keraplah berjumpa dengan Kebawah Duli masa tu. Dan masa tu Kebawah Duli pun dia kata dia serahkan Tengku Mahkota kepada saya pada masa itu kerana itu adalah titah daripada ayahanda dia, almarhum Sultan Iskandar masa itu. Jadi di situ saya mula rapat semula, berkenalan balik dan berhubung semula dengan tuanku kerana dalam masa 6 bulan tu saya sering ke istana lah untuk menghantar Tengku Mahkota masa tu. That was the last. And then selepas Pulada tu saya telah ditukarkan untuk membuat diplomatic mission ke luar negara selama 4 tahun. Dan bila saya balik, saya bersara. Selepas saya bersara itu, saya bersara awal dengan niat saya tu nak just to work for myself lah, sendiri lah. Tak nak bekerja dengan mana-mana lah, tak nak terikat dengan kerajaan ataupun dengan mana-mana. Just I want to be my own boss pada masa itu. Dan di situlah saya dapat tawaran untuk ke Petronas tawar saya untuk ke Dubai. Tapi macam saya cerita tadi, pada awal tahun 2010 apabila tuanku naik tahta, dia titah saya balik ke Johor, dan pada masa itulah saya dititah, offer titah lah maknanya, untuk bekerja dengan tuanku lah. Jadi di situlah saya bermula dengan tuanku.
boleh dikatakan sea, air and land tu semua dia tahulah. Daripada segi peralatan-peralatan, tentera, weaponry, semua memang Tuanku ni dia tahulah. Seorang yang bijak pandai lah. Mungkin dia ada side of Tuanku yang orang tak nampak dalam istana ni. Tuanku ni dia punya sense of humor dia memang tinggi lah. Dia suka melawak. Kalau bersama kita lah, bersama tetamu dia tu, dia selalu melawak. Dia pandai buat jokes semua sekali lah. Dan saya rasa lagi satu, Tuanku ni dia seorang yang empati. Dia cepat kesian tau Tuanku ni. Walaupun dia marah seseorang itu, tetapi dia cepat reda dan dia cepat kesian. Itulah saya nampak Tuanku ni sebagai seorang, I would say sebagai seorang individu lah. As a sultan tu of course lah, dia terpaksa, ketegasan tu terpaksa ada lah. Kalau tidak kan dia tak boleh nak kontrol pula. Kalau nak ikutkan momen yang paling memberi kesan, banyak. Dengan Tuanku ni, hari-hari ada kesan dengan dia. Tetapi macam inilah, ada satu yang boleh saya katakan yang betul-betul memberi kesan kepada saya, yang menjadikan saya sebagai apa yang saya sekarang ni. Momen yang paling memberi kesan ialah satu ketika masa saya mula-mula masuk kerja dulu, Tuanku ada kurniakan saya jam Tuanku. So selepas Tuanku kurnia kepada saya jam tu, saya pun menjunjung kurnia. Cuma dia pesan kat saya satu saja. Jam ini telah menjadi milik awak. The watch is yours, but the time is mine. Okay? Faham So dia, jam itu hak awak, tapi masa tu saya punya. Jadi di situ kesan dia kepada saya sekarang ni ialah bekerja tak berhenti lah. Pasal you faham there's no time for me lah. It's always time for him. So apa saja yang saya buat ni adalah untuk Tuanku. Masa saya ni pun untuk Tuanku juga. Saya dah bekerja selama 13 tahun. Saya hanya bercuti 10 hari saja. Okay, dalam masa 13 tahun saya bekerja, saya hanya bercuti 10 hari saja. Jadi bermakna di situ selama ini saya hanya menumpukan masa saya untuk Tuanku. Dengan Tuanku ni, you have to be 10 step ahead of him. If you duduk belakang dia, you akan tinggal jauh. You punya thinking pun, you must be 10 step ahead of him. If you don't, memang you tak akan boleh ikut Tuanku. Pemikiran Tuanku ni, sebab kadang-kadang Tuanku pernah cakap dengan saya punya tulisan Mak Parang ni kenapa tak cantik Saya kata, sebab Tuanku punya fikiran ni lebih laju daripada tangan Tuanku. So your hand cannot catch up with your brain. Jadi dengan Tuanku ni, you must be ahead of him. You cuba nak ikut belakang dia ke, nak cuba duduk tepi dia ke, memang you tak boleh, tak mampulah untuk melaksanakan apa dia nak. Sebagai rakyat Johor, mana-mana rata-rata kalau ditanya pun mestilah rakyat kata dia merasa bangga kerana anak Johor. Betul? Kita anak Johor dan Sultan kita telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sudah tentu merasa bangga. Saya juga merasa sedih sebab sedih saya ni lebih kepada personal saya. Saya tahu macam mana Tuanku bekerja. Buka mata saja, kepala dia akan berfikir tentang kerajaan, tentang keadaan kita sekarang ini, rakyat. Apabila Tuanku naik jadi Agong, bermakna amanah itu akan lebih berat. Kalau di Johor sendiri, saya dah lihat Tuanku ni dalam keadaan yang selalu stres, banyak memikirkan, tidak dapat berehat. Apatah lagi kalau di peringkat federal. Sudah tentu Tuanku terpaksa melihat 33 juta rakyat. Sekarang kat Johor boleh lah. Tapi apabila dia naik sebagai Agong nanti, Tuanku akan terima lebih banyak beban lah dan amanah. Dan pasal saya kata tadi, Tuanku ni, he's working. He's not just a figure, he's working. Jadi saya rasa melihat keadaan Tuanku tu, saya rasa sedih lah. Dia terpaksa menerima beban tu, dia akan lebih stres lagi.
kesian lah. Saya akan di sini kat Johor pun kadang saya tengok tuanku, kesian tuanku dia penat. Malam nampak letih, bangun pagi pun letih, memikir. Kadang-kadang dia mengadu kat kita, saya ni risau tu, risau ni. Dia memikir sangat. Kadang-kadang sampai kita kata, tuanku jangan fikir banyak sangat lah. Benda-benda ni, tak boleh. So bayangkan kalau dia ke Kuala Lumpur nanti, menjadi Yang di-Pertuan Agong, sudah tentu tuanku akan berhadapan dengan cabaran, bebanan kerja amanah yang sangat berat.